Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih pada Cik Wang kerana malam ni bagi saya peluang untuk buat satu sharing yang saya rasa agak mencabar jugalah. Tapi saya akan share berdasarkan pengalaman saya lah dalam bidang insurans atau takaful ni. InsyaAllah kita sama-sama belajar pada malam ni. Dan saya harap apa yang saya akan share nanti memberi manfaat yang berguna kepada semua rakan-rakan partner bisnes KB Empire. Alright. Malam ni saya nak share satu topik berkenaan dengan sales idea. Sales idea. Sebab Keyman ni bukan produk tau. Jangan salah faham. Sebab Keyman ni adalah satu sales idea yang kita boleh guna pakai di mana yang Cik Irwan beritahu tadi untuk kita dapatkan prospek yang kualiti. Alright. Sebab orang yang menggunakan sales idea Keyman ni biasanya dia akan dapat kes-kes yang besar ya. Okay, inilah peluang untuk anda. Selama ni kalau utamanya untuk executive advisor ataupun ST ya, yang baru-baru mengenal takaful ni untuk jual produk yang berharga kecil-kecil kan, RM100, RM200 kan, bagi saya tu kecil lah. Okay. Tapi bila belajar tentang ilmu Keyman malam ni, anda akan dapat satu cara atau kaedah ataupun solusi bagaimana orang-orang yang hebat dalam industri ini boleh close case puluhan ribu, ratusan ribu. Alright. Okay, next Cik Wan. Sebelum tu saya nak cerita sikit latar belakang saya. Alright. Okay, saya Ahmad Razmi ya. Saya memang orang Kuala Terengganu. Orang Terengganu kita. Alright. Saya memang dah lama dalam industri ini, lebih kurang 19 tahun ya. Sebelum tu saya pegawai kerajaan, okey. Tapi saya berhenti ya pada tahun 2000. Lepas tu saya jobless. Saya jobless 2 tahun. Okey. Pada tahun 2002 baru saya mengenal perniagaan berkaitan dengan insurans ni, okey. Saya bermula di MBA Insurans pada tahun 2002 sehinggalah sekarang ni. Daripada MBA Insurans tukar kepada MA Takaful, lepas tu tukar kepada Zurich Takaful sehinggalah hari ini. Dan tahun lepas kita sama-sama pula bertukar angin kepada KB Empire di bawah Zurich Franchise Network. Alhamdulillah. Semangat orang lama ni berasa macam semangat orang muda semula bila kita sertai KB Empire. Alhamdulillah. Okay. Okey, kalau tengok gambar tu adalah antara pencapaian saya lah. Tak besar, kecil je. Dan gambar saya tu ada bersama salah seorang maha guru saya masa saya mula-mula buat insurans dulu. Siapa tak kenal Dr. Rizai Naidu, orang yang hebat, personal producer dari Pantai Timur. Okey, yang seorang speaker international yang hebat. Okey, saya sebenarnya pernah mencapai tahap ke peringkat CMA ya, Chief Manager CMA, CAM, Chief Agency Manager. Okey. Tapi pada tahun 2018 disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan kekurangan, jadi saya telah di-demote oleh Zurich. Jadi saya malah dah nak appeal kerana saya tidak ada manpower. Ya. Oleh kerana kekurangan manpower, saya tak berminat untuk kekalkan jawatan saya sebagai Chief Agency Manager. Dan pada akhir tahun 2018 saya berjumpa dengan Cikgu Rahman Yassin. Itu dalam gambar tu lah. Itulah seremoni ya. Seremoni yang saya menyertai agensi Era Bumi. Satu era baru buat saya dan tim saya di Kota Terengganu. So ada tak kita punya executive chairman malam ni? Belum ada. Cikgu Rahman ada kan? Ya? Belum lagi. Belum ya. Itulah permulaan saya bersama agensi Era Bumi ya pada tahun 2018. Selepas saya sertai Era Bumi, saya nekat untuk kembali dalam industri ya dengan merekrut lebih ramai tenaga-tenaga baru dalam agensi saya. Baik. Gambar yang tengah kecil tu, gambar tu seram sikit tu. Saya tengah-tengah di antara dua orang sifu yang terkena ya. Bukan terkena, yang positif. Itu gambar masa yang sentiasa positif. positif.
Saya tengah-tengah tu kan, tapi saya selamat. Maknanya saya tu kebal sikit aku, alhamdulillah. Tidak dipositifkan. Okay. Alright, next Cik Wan, kita teruskan kita punya presentation kita malam ni. Alright, takaful for business owner itu key man. Okay. Siapa dia sebenarnya key man ni? Okay. Key man adalah pemilik syarikat, nama dia sekarang berhad ataupun pemilik enterprise yang mempunyai 2 atau lebih bilangan pengarah. Okay. Sebab kalau pemilik seorang enterprise yang seorang saja dia punya pemilik dia, kita tak boleh buat tu sebagai satu key man punya sales idea kita. Okay. Yang ketiga, kaki tangan utama syarikat. Siapa dia kaki tangan utama syarikat ni? Selain pada director ataupun lembaga pengarah, antara orang penting dalam syarikat ni, contohnya kalau syarikat pembinaan dia ada arkitek, dia ada engineer. Itu adalah antara kaki tangan yang penting dalam syarikat. Alright. Termasuk pegawai-pegawai eksekutif, contoh macam pegawai akaun dan sebagainya. Okay, boleh dikatakan sebagai kaki tangan utama syarikat. Alright. Yang keempat, shareholder. Ada shareholder yang tidak aktif dalam syarikat tapi dia adalah shareholder yang tidak berportfolio mungkin. Dan yang kelima, staff yang boleh membawa keuntungan kepada syarikat. Siapa saja orang penting, tenaga utama dalam syarikat boleh dianggap sebagai key man dalam sesebuah syarikat atau industri. Alright. Slide saya ni tak panjang, lebih kurang 35 slide. Tak apalah, saya cuba sampaikan serengkas-rengkas dan sepadat yang bolehlah malam ni, insyaAllah. Alright, next, bos. Okey, kenapa kita perlu takaful untuk key man? Why? Satu soalan dia, why? Okey, next. Next slide. Okey, malam ni saya serba salah. Nak present dalam bahasa putih ke bahasa Melayu? Sebab slide saya campur-campur ni. Okey. What will happen to my business if my partner dies suddenly or suffers a critical illness? Okey. Ini adalah satu dilema kalau sesuatu syarikat dia punya business partners dia tiba-tiba meninggal ataupun mengidap penyakit kritikal, apa akan jadi? Okey, next. Alright. Bila key manager ni dalam satu company tu meninggal dunia, apa jadi kepada pekerja-pekerja staf kaki tangan akan berlaku perkara yang di luar jangka, kemungkinan dia punya motivasi pun berkurang dan sebagainya. Okay. Bila kita nak present untuk key man ni, kita kena gunakan emosi-emosi yang berkaitan dengan kehilangan dia punya peneraju utama, kematian kematian ataupun kena penyakit kritikal ataupun kerana hilang upaya kekal. Okay. Sebab tu kita gunakan sales idea ni untuk kita close case besar, sebab kita nak insure dia punya bos-bos. Kita perlu insure yang besar-besar caruman sang kawuk yang tinggi. Okay, next. Alright. Key man protection is the timeline. Here is how a key man protection plan commonly works the timeline of a company doing business. Okay. Bila kita ada satu perniagaan, mungkin kita ada 2 orang partner ataupun lebih daripada 2. Katakanlah salah satu partner kita tu meninggal dunia, maka dia akan menjejaskan reputasi sesebuah syarikat. Alright. Kemungkinan akan berlaku pengurangan dari segi hasil perniagaan. Okay. Company terpaksa merekrut ataupun mencari tenaga-tenaga pegawai baru, tapi memerlukan kos, memerlukan kos untuk melatih mereka ni. Jadi kes macam ni boleh membebankan kepada syarikat.
Jadi usaha nak menukar shareholder ni mungkin menimbulkan beberapa masalah yang saya akan jelaskan selepas ni. Okey, kemungkinan company akan tempoh untuk company untuk revert balik mungkin mengambil masa yang terlalu lama dan boleh menjejaskan perniagaan sesebuah syarikat. Okay, itu yang akan berlaku jika berlaku perkara-perkara yang tidak ingin seperti macam tadi, meninggal dunia awal, sakit ketika ataupun hilang upaya. Alright. So next. Okay. Tolong faham dulu kenapa kita guna konsep Keyman ni. Okay, sebab Keyman ni jika berlaku kehilangan ia akan menimbulkan risiko kepada syarikat yang berkaitan. Contoh kematian atau kehilangan seorang pemilik saham akan menyebabkan perniagaan dia terhenti. Okay. Jadi idea ni kita kena tekanlah semasa kita buat presentation. Okay. Yang kedua, syarikat perlu mencari pengganti ataupun shareholder baru yang boleh mengambil alih tugas sedia ada. Yang keempat, syarikat perlukan sejumlah cash untuk membayar kepada keluarga shareholder yang meninggal. Okey, jika cash flow syarikat bermasalah, terpaksa melantik kalangan ahli keluarga sebagai pengganti. Okey, apa maksud di sini? Okey, apabila partner perniagaan kita meninggal, so yang meninggal tu dia ada saham dia dalam syarikat tau. Alright. So apa jadi kalau dia meninggal? Jadi partner yang tinggal ni terpaksa melantik atau menggantikan shareholder. Jikalah syarikat tu tak cukup dia punya cash untuk bayar saham partner dia tu, apa akan jadi? Jadi kemungkinan terpaksa campur tangan daripada ahli keluarga sebuah syarikat untuk dilantik di dalam company tersebut. Okay, bila lantik, dia akan timbul satu gangguan kerana orang baru ni mungkin dia tak faham tentang company, mungkin dia tak mahir tentang perniagaan yang dijalankan, jadi akan menyusahkan syarikat. Alright. Dan pengganti ni pula terpaksa dilatih dan dalam jangka masa yang panjang, maknanya susah kita nak suruh dia mahir segera tu memang lambatlah dan terpaksa memerlukan kos yang tinggi. Inilah risiko jika berlaku kehilangan Keyman ni. Boleh faham setakat ni dah? Boleh insyaAllah. Alright. Untuk soalan-soalan nanti boleh tanya lepas saya habis present lah. Sebab kalau boleh saya tak nak ada gangguan semasa saya buat presentation. Alright, next bawah. Okay. Ini soalan dia, kenapa perlukan takaful Keyman? Adalah yang pertama untuk protect kita punya perniagaan yang berkaitan dengan kehilangan kewangan sebabkan kematian shareholder. Untuk protect your business against recruitment cost. Yang saya cerita tadi, untuk kalau boleh nak elaklah kita kehilangan kos sebab terpaksa nak rekrut kata tangan baru ataupun pemilik saham yang baru. Yang tiga, provide a lump sum to help your business continue running smoothly. Okey, bila kita ada cash lump sum daripada jumlah yang kita buat proposal tu, contoh kita buat plan takaful, so jumlah yang dibayar tu boleh mengganti ataupun boleh membantu untuk company itu meneruskan perniagaan dia. Okey. Yang keempat, untuk cover death lah of critical illness of key person, people on the policy. Jadi perkara ni akan berlaku satu hari, tak kira lah. Kita tak tahu kalau syarikat yang terbuat tu kemungkinan berlaku kematian dan sebagainya. Contoh dalam tempoh PKP sekarang ni kan, bila masa, sebab biasanya Keyman ni orang-orang yang dah berumur, okay? Kemungkinan dah ada penyakit. Jadi kalaulah kena COVID ke tiba-tiba kan, boleh menimbulkan keresahan dan sebagainya. Alright, so next. Okay, ini adalah rajah flow. Flow bagaimana sebuah company dia buat satu polisi untuk semua
shareholder dia dengan memberi contribution kepada Zurich Takaful as a Takaful operator. Okey, itu dia punya langkah pertama kan. Kalau berlaku apa-apa, wang papasan tu boleh digunakan untuk kami menyelesaikan masalah-masalah dalam syarikat. Okey, ini flow dia. Alright, next. Okey. Ini isu kalau ikut dari segi dalam poster ni, in the event of death or critical illness of a key person, 42% of business owner expect their business to fall 18 months, within just 18 months. Maknanya 42% tu menjangkakan bahawa jika berlaku kehilangan key person, dia cuma boleh bertahan dalam setahun setengah, lebih kurang setahun setengah lah, lebih sikit lah. Okay. Dan 12% business owner ni estimate their business is trading immediately. Hanya 2% yang yakin yang bisnes ni boleh diteruskan. Okay. So risiko bila berlaku kehilangan peneraju utama masyarakat ni cukup tinggi. Ikut pada poster ni, data ni lebih kurang 42%. Okay. Ini isu yang kita kena share dengan pemilik syarikat atau pemegang saham syarikat. Alright, next. Okay, macam mana kita nak kira untuk menentukan jumlah pelindungan bagi setiap keyman. Contohlah sebuah syarikat ada 3 orang shareholder. Okay. Biasanya shareholder ni ada salah seorang yang paling tinggi lah, mungkin lebih sikit daripada rakan dia yang lain. Contoh dalam gambar tu, yang tengah tu 40% dia punya saham dia. Dan yang kiri dan kanan tu 30% tiap-tiap seorang. Okay. Jadi andai kata sebuah syarikat tu modal digunakan dia 5 juta, okay, dan dia ada modal berbayar 1 juta. Bermaknanya modal yang telah dikeluarkan adalah bernilai 1 juta, dikongsi berdasarkan persentage yang 1 juta tadi tu. Okey. Jadi kalau director satu tu 40%, bermakna modal dia 400,000. Okey. Yang 30% kongsi 300,000, 300,000. Itu adalah modal. Jadi untuk nak ada gangguan Jadi untuk nak menentu berapa kita nak buka polisi Takaful ni, okay, kita tengok kepada berapa jumlah shareholder. Okay. Sama ada kita buat ikut jumlah sedia ataupun kita tinggikan lagi supaya jumlah yang lebih tu boleh dijadikan profit kepada syarikat. Itu cara kita nak menentukan. So bila kita kena pasti ataupun kita dah kena pasti pengarah dalam syarikat tu dia punya saham dia, bila kita buat transaction tu kita tanyalah, bila kita buat transaction kita tanya antara 3 orang director ni percentage dia, sebab saya nak buat satu proposal berapa seorang yang patut layak dapat. Dari segi kita nak buat coverage dia. Okey. Jadi proses kita nak membuat Takaful keyman ni, kita punya soft data tu kena kuat lah. Kita kena ambil tahu semua dia punya saham syarikat dia, berapa orang director atau berapa orang lagi kalangan lain yang penting yang perlu kita lindungi. Alright. So next. Alright. Okay. Plan Takaful untuk keyman. Okay. Ini pelan-pelan yang ada di Zurich Takaful. Alright. Okay. Sebenarnya bukan semua produk Takaful ni kita boleh gunakan untuk buat protection pada keyman ni. Sebab apa saya kata gitu? Ada produk yang berkait dengan pelaburan macam Pro-Invest ataupun Mumtaz. Mumtaz ni ada cashback kan. Mana-mana plan yang ada cashback ataupun return dari segi kewangan, kita tidak boleh gunakan untuk pelepasan cukai. Okay. Dulu pun saya pernah salah faham dulu masa plan dulu kita ada MTL kan. Saya pernah buat kepada beberapa orang director, saya gunakan plan MTL. Okay.
bila company tu nak declare dia punya perbelanjaan dia, perbelanjaan untuk bayaran takaful ni, pihak juru audit tak luluskan. Ini bahaya ni, jangan salah. Okay. So kita orang kata tak boleh bahan rambang lah nak bubuh produk-produk apa. Okay. Kita kena pilih produk yang tidak berkait dengan pelaburan ataupun investment link. Okay. So dalam ni saya dah tanda macam Mumtaz tak boleh, Pro Invest tak boleh. Okay. Yang boleh, yang bagus yang saya cadang adalah Family Hero ataupun Pro Essential. Dan yang terbaik adalah Patina 206 sebab Patina ni dia tak ada cash, tak ada return. Kita boleh guna solid 100% untuk penolakan cukai. Okay. So dalam kita nak menentukan takaful untuk Cayman ni, dua perkara utama yang penting. Yang pertama, kita nak cover pemegang saham jika berlaku meninggal. Yang kedua, perbelanjaan untuk bayar income tax tu boleh kita dapat kurangkan dari segi caruman yang dibayar tu boleh gunakan untuk pemotongan cukai syarikat. Okey, yang ni saya akan jelaskan lagi next. So, saya nak tekankan sini sekali lagi, produk yang berkait dengan pelaburan tidak boleh diguna pakai untuk plan Cayman. Okey, jika hendak buat potongan cukai syarikat. Okey. Tetapi kalau katakan syarikat tu tak penting untuk nak potongan syarikat dia, kita boleh guna produk Pro Invest untuk pelaburan company. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi bila melibatkan cukai, produk Pro Invest tidak boleh. Alright. Itu kena faham yang pertama tadi ya. Alright, next. Okey. Ini contoh proposal yang saya buat. Bila kita dah kenal pasti berapa bilangan director yang perlu kita insure ataupun kaki tangan dia, kita cuba buat proposal lah. Okey, proposal saya ni saya buat dua option ya. Alright. Yang pertama, gabungan antara Hero dengan Cancer Care. Alright, Hero dengan Cancer Care. Okey, Hero ni bagus sebab dia punya coverage dia tinggi. Okay, dan kita boleh buat sehingga 1.5 million tanpa medical check-up. Ini peluang kita untuk director ni. Biasa kalau dia orang dengar, tak perlu buat medical check-up, laju je. Okay. Bila kata kena buat medical, susah je kan. Macam-macam susah lah, payah lah macam ni kan. Alright. Okay. Ini antara contoh. Okay, slide ni mungkin nanti kita boleh share Wan. Boleh, nanti saya share. Cuma ada pembetulan dulu, tak boleh share, tak boleh share lagi malam ni, bos. Kena share boleh. Saya kena betulkan balik. Saya forward. Ni contoh dia, prospek laki wanita saya ambil 35 tahun. Bila kita buat plan untuk Cayman ni, biasanya dia punya caruman dia tinggi tau. Caruman tahunan dia tu besar, bukan macam kita buat plan individu ni. Kenapa saya kata gitu? Okey, pengalaman saya kalau kita jumpa pemilik syarikat ataupun pemilik perniagaan, kalau kita close secara individu, kalau kita cuba close secara individu, apa dia kata? Sebab dia tak ada duit lah, tak cukup duit. Betul tak? Perbelanjaan dia besar. Sebab apa? Sebab kena keluar duit poket sendiri. Alright? So macam mana kita nak apa ni? Nak tolak dia punya melakukan tu kan? Jadi cara dia, tuan ada company kan? Tuan buat perniagaan ada keuntungan. Why not? Tuan, gunakan kaedah Cayman ni, maknanya syarikat yang bayar. Alright? Bukan duit poket tuan sendiri, syarikat yang bayar. Jadi bila ada 2-3 orang director, dia rasa dia tak rugilah. Sebab yang bayar takaful ni adalah duit syarikat. Bukan duit poket sendiri. Okey? Jadi kena tekan nak close untuk pemilik perniagaan ni, kata tukar kita jangan guna duit poket tuan ya. Rugilah duit poket sendiri kan, untuk belanja tuan. Kalau nak bagusnya gunalah duit company, sebab bila company bayar, company boleh guna untuk deduct income tax. Alright? Itu saya idea dia. Cuma saya nak beritahu sini, bagi yang belum pernah buat applicant company ni, bila kita gunakan company sebagai applicant, ada charge tambahan daripada Zurich. Okey.
iaitu cas sebanyak 6%. Okey, jadi kalau tengok ada proposal sini, ini sebelum masuk tax, 6%. Okey, tax ni wajib. Okey. So daripada jumlah total ni, kalau yang berumur 30 tahun lelaki contoh dia, kita buat hero dia punya caruman ni lebih kurang 4,000 lebih. Lepas tu campur cancer care pula lagi kan, total dia lebih kurang 5,000. Okey, satu orang kita dapat dalam 5,000 dia punya caruman setahun. Andai kata ada 3 orang, mana kita mungkin boleh dapat dalam 15,000. So kecil ke besar caruman tu? Besar kan? That's why lah kita punya MDRT, okay, personal pengusaha yang close case besar, dia guna konsep Kimeng lah, sebab mudah kita nak close case yang besar. Saya cerita pengalaman saya pernah close satu syarikat franchise di Kota Terengganu ni. Okay. Saya buat coverage 4 juta seorang, dia ada 2 orang, 4 juta. Okay. 2 juta daripada polisi takaful, 2 juta polisi insurans. Dululah masa kita masih boleh jual dua-dua. Okey. So 2 orang ni 4 juta seorang. So berapa dia punya premium dia? Okey. Dia punya premium dia seorang 4,000 sebulan. Mana 2 orang? 8,000 tuan-tuan dan puan-puan. Rakan partner saya sekalian. 8,000 sebulan saya pergi ambil cek setiap bulan. Sebab dia nak bayar bulan-bulan, dia tak bayar annual. So total dia, premium dia 96,000 setahun. Wah, hebat tuan-tuan. Berapa komisen kita? Okay. Tapi masa tu plan NTR, komisen kita 25% je kan. Cuma adalah reading untuk leader, right? So bayangkan tuan, kalau kita close case untuk Kimeng ni, boleh ambil caruman dia 8,000 setahun. Hebat tak hebat tuan? Okay. So bila kita close syarikat ni, kita boleh upkan dia punya caruman, bukan 100, bukan 200. Mungkin 300, 500 sebulan ataupun 1,000 seorang. Itu cukup tinggi. Alright, boleh tangkap maksud saya. Okay. Itu pengalaman saya lah, bukan satu company, banyak company yang saya buat untuk Kimeng ni yang close scale lebih pada 30,000 setahun caruman. Okay. Itu zaman kegemilangan saya lah. Alright, so next was nanti proposal ni boleh tengok lah. Lepas kita share lebih tadi lah, dan anda semua boleh ubah balik lah ikut kepandaian lah, ikut keperluan dia. Ni contoh sahaja saya buat. Okay. Yang ni untuk umur 45 tinggi lagi lah dia punya caruman ni, buat umur dia. Okay. Kalau umur 45 ni, okay, lelaki lebih kurang 12,000. Yes, 12,000. Bayangkan 12,000. Okay, untuk satu polisi 12,000. Dua lah campur hero dengan cancer care. 12,000 untuk seorang. Bayangkanlah kalau ada 3 orang director. So kita dah boleh collect 36,000 lebih kurang. Okay, wonderful. Wonderful kalau kita gunakan idea Kimeng ni. Okay, so lepas ni tolonglah belajar konsep Kimeng ni, macam mana kita nak close company. Banyak company di Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu ni je tak banyak tuan-tuan. Anda di belah pantai barat untung company banyak. Okay, next. Satu lagi option kedua. Okay, option kedua ni next lagi. Okay. Next. Lagi option kedua. Okay. Option kedua ni kita boleh, ni bagi saya ni terbaik lah. Untuk Kimeng ni kita gabungkan produk Patina dengan term 80. Saya tulis tu term 20 sebab saya buat 20 tahun. 20 tahun. Okey. Jadi kita boleh masukkan coverage Patina dan kita letakkan term plan ni, sebab term plan ni kita boleh masukkan rider penyakit kritikal. Yang rider penyakit kritikal ni adalah super, bukan plus. Dan kita, oleh kerana tadi ada sikit lari dia punya words dia tu, nanti kita betulkan balik, ada lari sikit. Dan kita boleh masukkan allowance hospital, sebab kalau ambil Patina saja, kita tak boleh claim allowance hospital.
daripada punca-punca lain selain pada kemalangan. Jadi kita punya plan tu tak smart, tak lengkap. Okay, bila kita gabung Patina dengan term ni dia jadi pelengkap. Term ni kita ambil biasa ya, 3 perkara utama yang penting iaitu kematian dan hilang upaya, penyakit ketika super dan juga hilang hari yang hospital. So kita gabunglah benefit dalam Patina tu, dia jadi wonderful, complete. Okay. Right. Itu antara contohlah. Tapi tuan-tuan boleh fikirlah apa lagi yang boleh digabung. Okay. Saya ada gabung juga, nanti saya share besok, saya ada satu lagi proposal. Ni proposal ni saya buat khas untuk tuan-tuan dan puan lah, untuk hantar kepada yang kalau kena pasti mana-mana syarikat atau pemilik perniagaan. Saya dah siapkan proposal untuk tuan dan puan-puan. Tepuk tanganlah sikit. Saya dah siapkan proposal, insyaAllah saya akan share besok. Proposal tu semua dah siap, cuma saya nak, kalau rupa nak touch-up sikit lah, bagi cantik kan. Alright. So boleh guna. Dan ada idea yang saya gabungkan antara term dengan hero. Gabungan term dengan hero lagi cantik. Okay, tapi malam ni dalam slide ni tak ada. Okay, tapi dalam proposal tu ada nanti. Okay. Alright, jadi apa yang ada dalam ni boleh guna dalam proposal tu, atau dalam proposal tu guna je yang ada dalam proposal tu. Alright. So next, ini yang kawal kecil kan. Yang kedua, yang next tu kita kawal lebih tinggi lah. Ini untuk orang umur 45 tahun. 45 tahun dia punya caruman dia tengok. Caruman saya tak pernah nampak. Okey, 12,000 dan 9,000 seorang. Okey. So ni adalah idea-idea lah, boleh gunakan untuk kita close token-token besar ni. Alright. Yang ni tak payah tengok sangat lah. Ini bila kita share, saya bagi slide ni boleh tengok lah. Alright, next, boss. Okey, ini satu soalan. Adakah caruman takaful Kimen boleh digunakan untuk potongan cukai syarikat? Okey, ini adalah antara faktor penting kenapa kita perlu buat takaful untuk Kimen. Okey, sebab syarikat ni biasa dia nak elak pada bayar banyak cukai, bayar cukai yang banyak kepada kerajaan. So jawapan dia boleh, tetapi syarat dia, ada syarat dia. Syarat dia, polisi takaful hendaklah bukan jenis pelaburan ataupun investment link plan. Alright. Yang kedua, pampasan dia tu hendaklah dibayar kepada syarikat, bukan kepada individu berkenaan. Ini syarat ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey. Ini berdasarkan public ruling yang dikeluarkan oleh LHDN, Kimen Insurans Takaful pada tahun 2003. Okey, ada surat dia. Surat ni pun saya kepilkan sekali. Alright. Yang keempat, jika polisi takaful tersebut mempunyai elemen pelaburan, okey, caruman yang dibayar tidak boleh dijadikan sebagai perbelanjaan syarikat yang dibenarkan. Okey. Ini kerana polisi tersebut adalah aset kepada syarikat kerana nilai tunai atau pelaburan. Okay. Sebab itu sebut tadi tidak boleh plan investment link. Yang kelima, oleh kerana caruman tahunan adalah dibenarkan dalam perbelanjaan syarikat, pampasan yang terima akan dikenakan cukai dan dianggap sebagai pendapatan syarikat. Alright. Jadi pampasan yang dibayar oleh contoh Zurich bayar kepada company tu akibat kehilangan dia punya peneraju utama tu, wang yang dibayar tu dikenakan cukai. Ini kita kena explain bahawa wang yang dibayar tu, pampasan tu kena cukai. Okay? Jadi lembaga hasil akan tax lah company tu. So next boss. Alright. Ini contoh situasi satu ni bos. Lajaklah dia. Boleh back? Okey. Takaful tanpa pelaburan, iaitu produk ordinary life product. Ordinary life product. Contoh syarikat telah mengambil satu polisi takaful tanpa pelaburan dengan caruman tahunan 100,000.
100,000 Macam saya kata saya boleh kutip 96,000 tu untuk 2 orang Ini kalau ramai boleh capai 100,000 untuk satu company. Dan perlindungan nyawa sebanyak 5 juta. Ni mungkin 5 orang, 1 juta seorang 5 juta. Selepas 2 tahun yang dilindungi meninggal dunia. Ni seorang ambil 5 juta tau. Selepas 2 tahun yang dilindungi meninggal dunia dan syarikat telah menerima pampasan bernilai 5 juta. Okey. So 3 tahun dia bayar 100,000 setahun, bermakna 300,000. Caruman yang dibayar dibenarkan dalam perjanjian syarikat. Boleh potong untuk perjanjian syarikat. Namun duit pampasan 5 juta akan dikenakan cukai. Faham tak faham tu? Boleh ambil duit pampasan tu tapi dikenakan cukai. Berapa cukai syarikat? Berapa cukai syarikat? Okey, yang tu ada dalam proposal saya yang satu lagi. Bila untuk buat pengiraan dia iaitu tak silap saya 26%. Right? Tapi takaful pelindungan dengan pelaburan itu investment link tidak dikenakan cukai kalau company bayar wang pampasan tu. Sebab dia adalah takaful pelindungan dengan pelaburan. Tapi caruman tu tak digunakan untuk penggunaan pemotongan cukai. Okey, next situasi kedua. Bos, next bos. Alright. Takaful berkait pelaburan. Andai kata kita gunakan plan Pro Invest untuk buat kimen, apa akan berlaku? Okey, oleh kerana caruman tahunan tidak dibenarkan dalam syarikat, pampasan yang diterima tidak akan dikenakan cukai. Jadi dia advantage kot tu. Okey, dia anggap pendapatan syarikat. Okey. Contoh, syarikat telah mengambil satu polisi takaful berkait pelaburan dengan caruman tahunan 80,000 dengan perlindungan sebanyak 3.5 juta. Okey, dia punya coverage dia. Selepas 5 tahun, orang yang dilindungi telah meninggal dunia dan syarikat menerima pampasan sebanyak 3.5 beserta nilai pelaburan. Okey. Yalah, pelang pelaburan ni dia ada cash value right. So, dia akan bayar jumlah yang dilindungi 3.5 plus dengan nilai pelaburan. Okey. Jadi 400,000, 80,000 kali 5 tahun, maknanya dia telah bayar 400,000. Caruman yang dibayar tidak dibenarkan dalam perjanjian syarikat. Seperti mana saya beritahu tadi, pelan investment link tidak boleh digunakan dalam perjanjian syarikat. Namun duit pampasan 3.5 juta tadi dan nilai pelaburan tidak akan dikenakan cukai. Okay. So masa kita buat presentation tu, kita kena explain kepada bakal pelanggan kita itu pemilik syarikat bahawa inilah clause yang yang telah diberi oleh lembaga sinergi. Kalau guna produk ni macam ni, kalau produk ini murah macam ni. So option dia ada. Okey. So kita kenalah mahir masa menyampaikan kita punya penerangan tu. Kena belajar bukan boleh hentang promo gitu je, right? So next. Alright, ni surat lampiran yang saya selit saya dah cut off dah supaya kita boleh tengok separuh-separuh, ada part saya tak silap. Okey, bos, next je lah, ini nanti boleh baca dia punya peraturan-peraturan dia. Okey, next. Okey, seterusnya saya dah lampiran surat ni. Okey, ini peraturan yang saya telah jelaskan tadi. Okey. So kita nak habis dah sekejap. Alright. Ada lagi insya-Allah. Alright. Kesimpulannya, kenapa perlu kita buat perlu protect kimen dengan takaful Pertama untuk pengekalan perniagaan syarikat lah, sebuah syarikat sebab penting Yang kedua dapat mengurangkan liability syarikat. Okey. Sebab mungkin ada kalau kita syarikat kena bayar cash kepada pemegang saham yang meninggal tu, maknanya modal syarikat akan berkurang. Jadi terpaksa menanggung liability. Okey, dengan buat plan kimen ni juga boleh memberi goodwill kepada syarikat. Contoh dia insure pegawai-pegawai utama dia kan. Kalau berlaku apa-apa dapat duit. Okey, dapat duit tu company bolehlah bagi percentage kepada tangan dia. Okey, itu memberikan nama yang baik kepada syarikat. Okey. Yang keempat untuk pengukuran tunai dan nilai saham syarikat. Okey.
Yang tadi saya sebut, kalau pemegang saham utama tu cover 400,000 dia punya modal dia. Tapi kita buat polisi 500,000 coverage contoh ataupun 1 juta. Mana ada lebihan situ. Okey, kita bayar kepada pemegang saham yang meninggal tu 400,000 je. Selebih tu jadi modal syarikat. Okey, jadi aset syarikat. Itu dia kata pengukuhan tunai dan nilai saham syarikat. Alright. Yang kelima, tidak berlaku gangguan perniagaan syarikat walaupun kehilangan melalui utama. Seperti mana yang saya telah jelaskan pada awal tadi, ahli keluarga ni akan menuntut saham, akan menuntut saham syarikat di mana dia naklah bahagian modal atau keuntungan tu. Jadi susahlah. Okey. Jadi kalaulah kata company tak boleh bayar, kemungkinan orang ni, ahli keluarga pewaris ni, dia akan jual saham tu pada orang luar. Okey. Apa jadi kalau orang luar masuk dalam perniagaan kita? Contoh, kita adalah pemilik saham antara director dalam syarikat tu. Tiba-tiba ada orang luar masuk. Kita tak kenal pun sebab orang tu jual. Sebab orang tu ada duit, dia boleh beli saham syarikat tu. So apa berlaku? Akan berlaku kesusahan atau gangguan dalam urus tadbir sesebuah syarikat. Right? Jadi benda-benda ni kita tekankan kepada kimen-kimen ni supaya diorang faham mungkin ada yang telah berlaku, yang akan berlaku dan sebagainya. Dan yang kena menjimatkan kos latihan dan masa. Right? Sebab kita tak perlu melatih kos untuk kita melatih ni dapat dikurangkan lah. Right? Itu kesimpulan kenapa sesebuah company atau syarikat perlu ambil takaful untuk peneraju utama dia. So kita kena tekankan bab ni supaya closing kita tu cantik, kemas, profesional. Dan bila dia faham, confirm insya-Allah, tak kata 100% lah. Dalam 70-80% insya-Allah akan berjaya kalau kita mahirkan diri kita untuk buat presentation kenapa syarikat perlu ada takaful untuk key man. Alright? So next. Ini saya nak share. Cik Mi ataupun Abang Mi, macam mana nak cari syarikat-syarikat ni? Saya tak kenal orang lah. Saya tak kenal macam mana nak cari ni. Okey, saya bagi satu idea. Kalau kita kenal company juru audit atau accountant syarikat, okey, orang-orang ni dia yang audit syarikat. So dia tahu keuntungan kerugian syarikat. Betul tak betul? Okey. So pandai-pandailah cari kawan ataupun mana-mana yang anda rasa kenal, pergilah jumpa juru audit ataupun accountant syarikat ni. Dapatkan maklumat tentang company yang kita nak bagi proposal Kimeng ni. Okey. Jadi lepas ni start esok boleh dah kenal pasti syarikat-syarikat juru audit banyak di Kuala Lumpur, di Selangor, di Seremban, di Utara, di belah pantai timur pun ada ramai juru audit yang berlesen Counting lah dengan dia orang dapatkan syarikat-syarikat yang buat untung ni musim Covid ni. Banyak lagi syarikat-syarikat yang untung. Okey. Yang kedua, senarai syarikat CMB. Boleh cuba Google atau dapatkan daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun bank. Sebab tu kita kena ada kontak dengan orang bank, dengan SME bank. Okey. Kita akan dapat maklumat tu. Yang ketiga pemilik syarikat franchise. Cuba kenal pasti syarikat-syarikat franchise ni yang dimiliki oleh Bumiputera lah utamanya yang berjaya. Contoh yang paling senang kalau ada usahawan franchise yang ambil franchise, contoh McD Okay. McD ni banyak duit dah. Token dia banyak duit. Token dia boleh bayar saya 8,000 sebulan. Sebab saya pernah close token McD. Alright. Atau kita cubalah sertai kelab-kelab usahawan di mandalan dia ada ahli-ahli perniagaan yang berjaya. InsyaAllah. Okay. Yang keempat, yang kelima, usahawan kecil dan sederhana. Cari duduk rumah musim PKP ni buku directory. Kalau ada dulu Yellow Pages yang cari, sekarang kita Google je dapat punya. Okay.
yang paling hampir kita ya. Pemilik-pemilik kilang, okey. Belah pantai barat banyak kilang, belah Terengganu ni tak banyak kilang. Ada kakak susah nak dapat ada kilang pun tak dia bukan bumi putera, banyakkan orang bukan bumi putera susah sikit. Alright, dan seterusnya company oil and gas. Dulu saya banyak close company oil and gas besar-besar dia punya caruman lebih 30-40 ribu setahun. Okey, tapi sekarang ni company oil and gas ni sedikit terjejas negara Amerika lah. Okey, tapi tak apalah, itu antara ada lagi company oil and gas yang masih kuat negara Amerika di pasaran sekarang. Alright. So ini adalah contoh-contoh ataupun idea bagaimana nak dapatkan senarai company-company di luar sana, insya-Allah. So next. Okey, barulah saya buka soalan. Ada soalan dah setakat ni? Siapa ada persoalan? Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya Nabila Fatin. Saya nak Tuan pergi, boleh tak ke slide yang depan sikit? Yang nombor 3. Slide apa? Depan lagi. Tak tahu slide nombor berapa, tapi dia nombor 3. Depan lagi. Dia punya slide tu warna coklat. Warna coklat. Okey. Next. Warna coklat. Ada coklat? Ada Oh, a few slide. Ini proposal warna, ni. Proposal warna coklat. Lepas next. Okey, Next. Can I go? Tak, next. Sekali. Ini. Lagi. Next. Tak ada lah. Saya tak faham yang syarikat tidak dibenarkan, apa ayat nombor 3 tu. Okey. Yang situasi satu tadi. Yang situasi satu tadi kan? Ni situasi lepas ni ada lagi, ada slide. Situasi satu tadi bos. Okey, satu lagi. Okey, yang ni. Bukan situasi satu. Dia slide macam ni juga tapi nombor 3. Nombor 3. Okey, next. Next lagi bos. Ni, yang ni? Bukan. Dia ada nombor. Ada nombor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang mana? Tak apa soalannya. Soalannya saya kena baca ayat tu sebab tak ada Apa yang saya tengok tadi tu Tengok benda lain kot. Yang mana Memang saya. Memang saya tengok tadi, betul-betul saya tengok tadi. Ya Allah. Macam mana boleh tak ada dalam? Tak apa. Ada. Mana boleh tak ada? Okay. Yang ni ke? Yang ni. Yes. Yang ni. Sorry, bukan nombor 3. Yang ni. Bukan nombor 3, nombor 4. Jika polisi takaful tersebut mempunyai elemen pelaburan, caruman yang dibayar tidak boleh dijadikan sebagai perbelanjaan syarikat yang dibenarkan. Pening kepala saya lah. Yang ni. Ni bahasa surat tau. Bahasa surat yang pakai rahsia. Okey. Maksud dia, macam di Zurich sekarang ada Pro-Invest kan? Pro-Invest adalah produk investment link. Okay. So produk investment link, caruman yang kita bayar kalau kita guna produk investment link tidak boleh dikira sebagai perbelanjaan syarikat. Okay. Faham tak tu? Tidak boleh dikira sebagai perbelanjaan syarikat untuk potong dia punya income tax. Faham tak? Okey, yang tu faham. Okey. Faham. So, cuma ayat nombor yelah saya tak faham. Dah faham dah tadi dah? Yang saya faham dah? Yang tadi tu faham dah. Ayat ni je lah yang saya tak faham. Tapi keseluruhan dia maksudnya yang itulah ya. Ya maksud dia. Maknanya plan Pro-Invest ni tidak boleh digunakan untuk potong dia punya perbelanjaan untuk potong income tax syarikat tu. Fatin dia macam caruman ni tidak boleh dikira. Fatin. Okey. Ya. Dia macam ni.
Okey saya bagi contoh paling mudah adalah plan takaful plan yang sebelum ni. Okey. Plan takaful plan kalau kita pergi cerita kepada syarikat untuk buat keyman polisi, katakanlah dia ambil plan takafuli tu dengan caruman RM20,000 setahun. Okay, so duit RM20,000 setahun, bila syarikat tersebut nak declare income tax, dia tak boleh ambil RM20,000 tu untuk dengar. belanjaan syarikat. Sebab apa? Polisi takafuli yang dibeli ada mengandungi elemen investment. So RM20,000 tu tak boleh declare tax untuk syarikat. Ya, tak Itu boleh. ayat dia. Okey, So okey. kalau nak buat tu kena guna plan ordinary lah. Macam term plan. Tu boleh. Ordinary life plan lah. Okey. Faham dah, dah. Okey. Tapi the best je Patina lah. Patina. Good news untuk tuan-tuan semua. Dan saya ada good news untuk tuan-tuan semua. Okey, pihak Zurich Takaful dah hantar satu produk baru dekat Bank Negara. Okey, so kita tengah tunggu approval. Produk ni nama dia produk Takaful New Takaful Term. Okey, New Takaful Term ni dia mengandungi dua benda yang berbeza tau. Okey, sebelah A sana ada cash value, sebelah B ni term without cash value. So kalau keyman ni the bestnya bila produk baru ni keluar nanti, so dia punya paling baik adalah produk term without cashback juga lah. Ya. So doakan secepat mungkin Bank Negara bagi approval. So itu antara good news kita lah untuk this year. Right, good. Yeah. Soalan lain? Kita buka soalan lain. Ada soalan dia? Saya tanya boleh bos? Boleh. Kita share jawapan dia. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan cukai dia. Okey, bila meninggal tu berapa persen yang kena tag? Kan ada yang kena tag dengan tak kena tag kan? Berapa persen yang kena tag tu? Ya. Meninggal tu dari segi duit dari okey, formula duit daripada pampasan takaful ataupun duit daripada mana tu yang meninggal tu? Pampasan. No, dia ada dua kelas lah. Okey saya jawab dulu. Duit yang dibayar jumlah yang lindungi itu tidak itu dikira 26%. Okey. Yang keuntungan dia, duit keuntungan dia tu, katalah ada keuntungan, ada cash value dia tu, itu tak kena tax. So bayar yang tax tu diambil daripada jumlah yang dilindungi saja. Okey? Boleh Tak clear bang, sekali lagi Cik Azmi. Okey. Katakanlah plan tu dibayar RM500,000. Okey. Pampasan dia. Tetapi ada lebihan dari segi simpanan tu kan. Contoh ada lagi RM50,000. Tax cuma dikira daripada jumlah yang dilindungi sahaja. Okey. Tak silap saya dia charge 26% daripada jumlah tu. Okey. Nanti dalam proposal tu ada details dia. Sebab saya tak masuk dalam presentation saya malam ni. Boleh Boleh. Alright. Jadi bukan keseluruhan lah jumlah yang dilindungi sahaja dikenakan tax kalau plan bukan berkait pelaburan. Okey. Jangan bertukar Ada lagi soalan? InsyaAllah mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz bin Aziz daripada Kota Tinggi Johor. Okey, orang Johor jauh tu. Tuan nak tanya macam keyman ni kan untuk ahli perniagaan saja kan? Ya. Okey, contoh saya macam kita baru dalam bidang ni.
So bagaimana cara kita cara untuk marketing untuk usahawan macam director ni? Sebab kebiasaan director ni ada yang okey, ada yang biasalah, ada yang macam cakap tinggi sikit. Macam mana cara mengatasi cara macam tu lah? Okey, bagus soalan tu. InsyaAllah dia macam ni. Kita yang pertama kena pasti dulu syarikat tu. Sebab tu saya kata kena rujuk juru audit kan, nak tahu syarikat tu untung ke rugi. Kalau syarikat tu rugi, of course dia payah nak ambil polisi takaful ni. Okey, kita kena cari company yang untung lah, yang boleh buat duit. Okey, macam mana kita nak pergi close? Okey, besok insyaAllah saya akan share dia punya proposal. Dalam proposal tu dah ada surat. Okey, dah ada surat. Kita boleh hantar secara post ataupun kita pergi mana-mana company yang kita rasa boleh kita buat plan Kimeng ni, kita just bagi proposal tu. Lepas ni you print out banyak-banyak, buat buku, pergi binding. Okey, saya dah tolong. Pergi binding, print je, pergi binding, hantar je mana-mana company je rasa yang boleh. Okey, untuk orang baru kan, mungkin takut, segan ataupun tak mampu nak buat presentation. So, minta tolong leader-leader anda kalau boleh, kalau dapat person yang setuju untuk kita buat presentation. Okey, panggillah siapa-siapa dia yang mahir di kalangan leader-leader anda di Johor. Kalau tak ada sangat ya, jemput saya lah. Tapi ada percentage lah insyaAllah. Alright. So gunakan leader anda, saya rasa leader anda semua mahir. Okey, untuk buat closing insyaAllah. Saya doakan semoga anda semua berjaya. Gunakan approach ataupun search idea Kimeng ni untuk anda close kes-kes besar pada bulan Februari ni. Okey, tapi jaga SOP. Alright. Okey, terima kasih kawan. Alright. Lagi ada soalan? Takut saya nak jawab. Assalamualaikum Tuan Razmi. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya kalau saya baca dekat slide ni, jika polisi takaful tersebut mempunyai elemen pelaburan, syarumah yang dibayar tidak boleh dijadikan perbelanjaan syarikat lah. So Tuan ada kata tadi antara plan yang kita boleh bagi ada plan ordinary life lah kan, macam term, hero, macam itulah. Tapi kalau kita tengok kat dalam term and hero pun dia ada juga orang kata cash value, which is orang kata return of investment lah. So kalau macam tu, adakah ianya juga elemen pelaburan dan adakah benda tu boleh kita declare sebagai orang kata kena declare as perbelanjaan syarikat ke macam mana? Okey, Rafiq kan? Rafiq daripada mana? Ya, saya daripada KL. Ya, okey Rafiq. Kalau lah Rafiq biasa buka illustration atau buat quotation ni, biasa coverage yang besar, yang tinggi macam 500,000 juta, dia kurang sangat dia punya cash value dia. Kena molek par je kan. Boleh cepat insufficient polisi tu kalau tak bayar. Okay, so dia punya dana dia dah tak banyak. So tidak boleh dikira sebagai keuntungan lah sebab duit cash value tu pun tak cukup nak cover dia punya caruman dia. Okay, kalau dia dah bayar 10 tahun, duit balance yang dapat tu cash value tak boleh nak cover dia punya bayaran caruman itu. Jadi bukan bersifat keuntungan. Okey. Okey Rafi ya. Right. Okey. Kalau tak ada saya nak next lagi. Jadi adakah dia bermaksud maksudnya plan macam ordinary ni kira dia boleh apa macam orang kata tidak kita boleh declare untuk tax exemption. Boleh macam tu tuan? Ya, betul. I see. Alright. Okay, ngam. Faham. Terima kasih tuan. Boleh? Alright. So boy, kita pergi next slide. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh lah. Cuba gunakan search idea Kimeng ni untuk kita jadi lebih profesional ataupun sebagai financial planner yang hebat. Alright. So untuk presentation Kimeng ni bagi saya rasa alhamdulillah lah, agak-agak apa yang saya share tu cukup lah sebagai satu pengalaman baru bagi yang tak pernah buat Kimeng ni, boleh gunakan idea ni. Okay. Alright. So seterusnya kita ada next lagi slide tu. Boleh?
Okay, ni saya nak share sini. Ini just motivation lah kan. Okay, 16 mentally strong people do. Alright, apa dia? First, kita kena selalu move on. They move on. They don't waste time feeling sorry for themselves. Okay, ni strong people selalu buat. Orang-orang yang hebat yang buat. Yang kedua, they embrace change. They welcome challenges. Okay, orang hebat ni sentiasa ingin menjadi pencabar. Okay. Yang ketiga, they stay happy. They don't waste energy on this they can't control. Okay. Dia sentiasa nak happy, tak perlu buang masa nak fikir benda-benda yang dia tak boleh kontrol. Okay. Tak payah, tinggalkan. Okay. Yang keempat, they are kind, fair and unafraid to speak up. Okay. Faham tu kan? Yang kelima, they are willing to take calculated risk. Orang yang nak berjaya ni sentiasa willing to take untuk mengambil risiko untuk buat sesuatu. So the best is you try dengan produk, dengan sales idea Kimeng ni untuk kita membuat kita lebih hebat dan lebih berjaya, insyaAllah. Yang keenam, they celebrate other people's success. They don't resent that success. Okay, orang yang hebat ni sentiasa celebrate orang-orang yang berjaya. Dalam tim kita contoh, ada je rakan kita submit case, kita kena celebrate, kita raikan kejayaan rakan-rakan kita. Kita jangan sombong lah. Sebab kita pun tak tahu kan sampai bila kita nak berjaya. Mungkin satu hari pun kita akan duduk bawah juga. So kita raikan rakan-rakan kita yang berjaya. Ada je orang share submit case, ya kita bagi like. Okay. Kita bagilah apa-apa stiker kan yang menyeronokkan. Alright. Itu antara 16 mentally strong people do. Okay, orang yang berjaya mengamalkan perkara ni. InsyaAllah kita akan sama-sama berjaya. Dan satu lagi minta rakan-rakan partner KB Buyer. Kalau ada rakan-rakan kita buat posting dekat FB, dekat Twitter ataupun dekat Insta, tolonglah like. Tolonglah like kita ni. Kalau kita ada 500 orang, kita like semua, kita punya posting tu akan viral. Okay, itulah sebab apa kita suruh like. Supaya kita punya posting tu sentiasa keluar dalam highway Facebook tu. Okay, ni saya tengok ada rakan kita buat posting, satu like pun payah dapat. Okay, saya kata ke saya lah, bukan orang lain kan. Jadi sama-sama kita insyaAllah, kita tolonglah kalau kita friend kita bila dia posting, banyak posting daripada rakan-rakan kita dekat Facebook. So kita tolonglah like ataupun komen supaya posting kita tu berjaya orang baca, selalu keluar dekat apa tu timeline kita tu. Alright. So please lepas ni tolonglah sama-sama kita like. Boleh kan? Senang je like kan, bukan kena keluar duit pun. Alright. So next. Okay. Alright. Ni kata-kata hikmah saya kan. Ini juga pengajaran kepada saya lah dan juga boleh diguna pakai untuk siapa sajalah. Okay. Orang yang berjaya gagal mengekalkan kejayaan kerana gagal mengulangi kejayaan lampau. Okay. Apa maksud kata-kata ni? Ini saya yang kata. Bukan saya petik daripada siapa-siapa. Saya yang kata. Okay. Macam ni lah cerita dia. Katalah saya dulu pernah berjaya daripada ejen jadi agency manager. Lepas tu jadi chief agency manager. Dah berjaya, dah hebat. Tapi kita lupa. Yang kita buat hebat dulu tu kita lupa ulang. Faham tak saya? Kita hebat berjaya tapi bila kita dah berjaya di atas, kita lupa untuk ulang apa yang kita buat. Untuk kita kekalkan kejayaan kita tu. Itu maksud saya. Okay? So saya pernah alami ni, saya share malam ni. Kalau anda buat step yang anda buat sebelum ni, boleh menaikkan anda ke atas, ke depan. So ingat balik apa yang telah dibuat 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun yang lepas. Kita guna pakailah sehingga sekarang. Jangan tinggal. Bila kita dah naik sikit, hebat sikit, dah pakai Mercedes, kita lupa diri. Dah kita tak buat. Okay. Saya cukup banyak belajar daripada Sifu Rahman kita. Dia sebut RTM kan. RTM ni diguna pakai untuk semua orang. Masuk kira leader ke ataupun executive advisor. Sebab kita punya sistem network sekarang ni,
kita adalah kerja kita merekrut. So yang pertama rekrut. Yang kedua training. Please join setiap training yang KAB buat. Bagus untuk anda. Okay, saya sendiri pun walaupun dah lama dan saya masih belajar daripada anda semua yang buat sharing ataupun speaker-speaker yang dilantik, dijemput untuk buat sharing secara online dan sebagainya. Okay. Yang ketiga monitoring. Okay. Selepas kita buat kerja, kita kena ulang-ulang, kena buat monitoring. Okay. Dan juga leader kena mesti ada personal sales. Okay. Ini 4 perkara yang ditekankan oleh kita punya top management kita. Termasuk Cikgu Rahman, kita punya executive chairman, kita punya CEO, Abang Zamri kita, okay. Kita punya COO yang cukup bekerja keras untuk memastikan semua tim KB Empire. Kita punya Irwan buat macam-macam slide presentation, sharing produk dan mengatur latihan. So tolonglah kita ikuti, jangan kita sombong diri kita. Alright. So tahniah kepada tim manajemen KB Empire yang diketuai oleh Zamri Baba, okay, dan rakan-rakan business partner. Saya tak ada benda dah kan, kerana cuma nak ucapkan selamat maju jaya kepada semua rakan-rakan KB Empire. Semoga matlamat kita untuk bulan Februari ini sebanyak 2 juta terlaksana insya-Allah. Alright. Dan semoga lebih ramai kita ni boleh melahirkan CMA baru insya-Allah. So Cik Ruan, saya rasa itu saja untuk sharing saya malam ni, dan besok saya